Assalamualaikum. Kita kembali lagi dalam podcast Zon Seram Sejuk. Jadi kali ini dalam podcast Zon Seram Sejuk, saya nak bawakan satu kisah yang bertajuk Purnama. Kisah ini sebenarnya kisah yang berlaku lama dululah. Ini adalah pengalaman saya sendiri. Jadi saya just share. Kisah berkenaan dengan seorang pakcik. Masa tu kami kerja di sebuah estate, iaitu di kawasan peladangan kelapa sawit lah. Masa tu saya pun masih kecil. Umur pun kalau tak salah ingat saya mungkin dalam umur tadika kot 5 ke 6 tahun macam tu. Tapi dah boleh ingat lah ya. Kisahnya, pakcik tu suka sangat menyakat saya dari kecil. Dia suka kacau saya. Dia macam ajak kita main-main lah, pakcik seorang ni. Jadi kerjanya kutip biji sawit tu, biji lerai tu. Jadi dipendekkan cerita, pada satu malam ni lepas makan malam, ayah saya nak pergi keluar memburu. Biasalah di ladang zaman dulu-dulu tu kan, masa saya kecil, saya memang selalu ikut ayah masuk dalam hutan, masuk dalam ladang. Kita carilah apa-apa, landak ke, burung ke, macam itulah ya. Jadi saya dan ayah saya pergi. Masa tu bulan mengambang. Dan apabila kami dah berjalan, mungkin dalam setengah jam kot, ataupun lebih setengah jam, dah sampai dekat satu kawasan peladangan kelapa sawit. Masih kawasan kami juga sebenarnya, tapi itu dah masuk ke tengah. Ke tengah dan nak pergi ke hujung. Memang kawasan ladang sajalah, bukan kawasan perumahan. Sebab kawasan perumahan tu dekat tepi jalan. Yang kami berdua, ayah saya masuk lagi dalam ladang. Ada jalan tanah lagi tu. Lepas tu terserempak lah dengan pakcik ni tadi. Dipendekkan cerita, pakcik ni kata dia baru balik kerja. Jadi ayah saya tanya, akhirnya balik? Ya, katanya sebab banyak biji sawit. Nanti kalau kerja besok siang lepas pukul 11 mesti dah panas, kepala pun pening katanya. Jadi dia ambil penyelesaian, dia kerja petang tu tadi sebab cuaca elok, nyaman lah kan, sebab tak panas kan, dah cuaca sejuk apa semua. Dia kata dia kerja lah, sebab kebetulan malam yang kami bertiga berjumpa ni terang bulan mengambang. Jadi katanya nampaklah biji-biji sawit tu yang dekat platform. Kalau kami dulu kata tempat kita longgokkan tandan sawit tu kan, sebelum traktor ataupun lori angkat, kita akan longgokkan dekat satu tempat, diberi nama platform lah. Katanya dia kutip dekat sana saja dan letakkan di dalam guni yang dah disediakan. Biasalah guni lepas buang baja sawit kan, akan dikumpul. Lepas tu biji-biji lerai tu tadi yang dekat platform tu, jadi dia ambil peluang, dia kutip semua. Sebab tu yang paling senang, daripada dia masuk ke dalam ladang sawit, pokok-pokok sawit tu kan tak nampak pula. Jadi katanya dia dah bersihkan platform dekat blok tempat dia kerja. Blok lah, kami namakan ni blok. Macam dekat satu kawasan dia tu lah, yang dia yang jaga, yang kutip biji sawit tu, macam tu. Bila dengar cakap dia macam tu, so yelah, kami berdua ayah pun iakan jugalah. Dia pun dah nak balik dah masa tu. Dan kami berdua pun pergilah. Pergi ke destinasi kawasan yang ada lalang-lalangnya, ada danau. Biasalah kalau dekat ladang, siapa yang tinggal di kawasan peladangan tahu sangatlah, ada danau lah, tasik lah. Lebih kurang macam tasik lah kalau bahasa kami di Sarawak ni. Sungai-sungai besar yang satu kawasan tu memang kami akan kata danau lah. Payah ataupun danau. Okey, jadi pendekkan cerita, pergilah saya dengan ayah saya ni. Malam tu hajat kami berdua nak cari burung keruak. Mungkin yang ada pengalaman tahulah macam mana bunyi burung keruak. Kita panggil burung keruak kan, macam wah
Lebih kurang macam tu lah. Saya pun tak tahu sebab kita ada guna sejenis alat pemanggil tu. Yang tahu macam mana bunyi panggil burung keruak tu, tahulah. Memang sebiji macam bunyi keruak lah. Bayangkan dengan bulan mengambangnya lagi, saya dengan umur 5 ke 6 tahun ke macam tu dah lupa dah saya. Saya boleh ikut ayah saya masuk ke dalam ladang kelapa sawit tu tadi. Memang tak takut sebab saya memang selalu ikut ayah saya. Jadi itu bukan perkara pelik lah di ladang kami sebab mereka tahu saya selalu ikut. Jadi mereka dah tak hairan dah masuk ke hutan, ke dalam ladang, ke asal nama ayah saya pergi menjerat, pergi memburu, pergi cari ikan. Saya lah ada. Lebih kurang macam anak lelaki lah. Nak kata tomboy tu tidak juga, tapi agak kasar, agak lasak. Itu saya. Jadi malam tu kami berdua dah pergi dan tak dapat apa-apa. Manalah ada kan, dah bulan mengambang. Kalau ada binatang, ada landak pun dia akan sembunyi juga. Apatah lagi ada rusa ataupun apa semua. So dalam kawasan ladang kami tu bersebelahan dengan ladang tu hutan. Jadi kadang-kadang ada rusa yang masuk ataupun pelanduk, sang kancil lah ya. Jadi binatang-binatang yang liar, yang buas tu memang ada. Sebab memang dah tak dapat apa-apa. Mungkin masa tu lebih kurang dalam pukul 10 kot. Lama jugalah saya rasa. Sebab masa saya balik ke rumah tu, mak saya dengan adik saya masa tu masih baby, tengah pasang cerita hantu. Tu dia yang saya ingat lah. Biasanya kalau zaman saya masa kecil tu, cerita hantu dah dekat pukul 10 juga tu ditayangkan. Masa tu TV berapa entah saya pun dah lupa. Masih TV hitam putih zaman tu. Jadi baliklah kami berdua mandi semua. Lepas tu mak saya kata, dia bagi tahu lah Pakcik A ni tadi, saya bagi nama Pakcik A sajalah ya. Katanya dah meninggal. Orang jumpa petang tadi dekat rumah dia dengan keadaan beras berhamburan, biji-biji nasi berhamburan. Mungkin dia lapar nak makan ke apa, kita pun tak tahu. Masa tu itu keadaan dia semasa dia ditemui. Itu kata mak saya yang menyampaikan kepada ayah saya. Saya ni dengar aja. Tapi saya rasa macam pelik. Baru saja tadi jumpa. Takkan pula dah meninggal cepat je. Kan dia lapar tadi ke dia pengsan? Itu yang saya fikir. Lepas tu ayah saya tanya, betul kan sebab tadi kami berdua ni baru jumpa dia dekat platform tempat dia selalu kumpulkan guni-guni biji sawit yang dia dah kutip, kata ayah saya. Lepas tu mak saya kata, betul. Dah 3 hari dia tak pergi kerja. Orang kata dia demam. Macam itulah bunyinya. Lepas tu anaknya ni tadi dengan isterinya ni dah balik kampung masa tu. Lepas tu yang seorang lagi, yang anak dia yang seorang tu tak ikut. Mungkin tidur rumah kawan ke apa, kita tak tahu. Masa tu anak dia yang seorang tak ikut ni lah yang balik ke rumah. Lepas tu jumpa dia dah terbaring dan dah mengeluarkan bau lah. Kalau dah 2-3 hari kan mayat memang dah ada bau yang kurang menyenangkan lah ya. Lepas tu ayah saya masih tak percaya, tapi dia terus diam. Dia diam. Lepas tu saya tanya, masa kecil tu saya ni pun cerdik juga ya, mulut banyak kan. Nak juga saya tanya. Jadi saya tak puas hati. Saya tanya mak saya lagi, mak, betul ke pakcik tu dah meninggal? Tadi masa kami dua abah masuk tadi dekat ladang tu, dekat satu jalan ni jumpa dia. Saya tanya lagi soalan yang sama seperti yang ayah saya bagi tahu mak saya tadi. Betul, kata mak saya. Lepas tu dia bagi tahulah anak dia tu tadi balik lebih kurang pukul 7.30 ke pukul 8. Masa tu dah berita. Lepas tu ketuk-ketuk pintu.
Tak ada orang menyahut, rumah gelap. Lepas tu anaknya tu pecahkan pintu untuk dia masuk ke dalam rumah. Lepas tu anak dia tercium sesuatu, jadi anak dia cepat-cepat pasangkan suis lampu, onkan suis lampu dekat dinding tu. Tiba-tiba anak dia tengok dia dah terbaring di lorong tengah nak pergi ke dapur. Rumah estet. Masa tu rumah estet design dia agak pelik lah. Design dia agak pelik. Bilik, saya tak tahulah rumah pakcik ni macam mana, tapi rumah saya masa saya masih kecil, bilik ni cuma satu saja. Tak banyak bilik. Ada ruang tamu. Lepas tu turun ke bawah sikit, dia macam tangga, anak tangga macam tu lah. Jadi itu dapur. Jadi anak dia ni tadi jumpa dekat ruang tengah. Nak pergi ke dapur tu dah terbaring dengan nasi dah berhamburan di atas lantai. Jadi bila tengok dah benda macam tu, nasib rumah kami ni bersusun. Rumah kami paling hujung sekali. Rumah pakcik ni pun paling hujung di depan jalan sana. Jadi rumah kami yang satu deret ni ada 4 rumah. Sebelah rumah datuk saya, datuk saudara saya, dan sebelah lagi depan rumah pakcik meninggal ni. Lepas tu rumah kedua adalah rumah pakcik saya, sepupu ayah saya lah masa tu. Jadi dia panggil lah pakcik saya tu, panggil lah dari sebelah, sebab rumah dekat saja kan. Jadi dia panggil, dan lepas tu pakcik saya tu pergilah. Bila pakcik saya tu pergi, pakcik saya ni lah yang ditugaskan untuk memberitahu kepada orang-orang jiran-jiran yang dekat tu lah. So kawasan ladang kami ni pun dulu boleh tahan besar juga. Saya rasa lebih juga 300 rumah kot masa tu, kalau tak salah ingat saya. Tu campur lah, bukan kerja tempatan saja. Ada pekerja Indonesia pun ada masa tu. Tapi yang kami ni yang tempatan. Jadi yang dekat-dekat tu sajalah. Sana saudara pun datang. Lepas mereka dah semua dah mandi dah sudah tu, datang pula kami berdua, ayah saya lah. Masa tu yang kami berdua ni tadi datang, terus mandi, terus makan. Masa tu mak saya cerita, mak saya tak dapat pergi sebab jaga adik saya yang masih baby masa tu. Kalau tak salah ingat saya, baru setahun kot umur adik saya masa tu. Sebab jarak saya dengan adik saya ni dalam 5 tahun ke 6 tahun macam tu lah jarak umur saya dengan adik saya ni. Jadi ayah saya pun kata, tak apa, kamu bertiga dekat rumah, nanti saya pergi sana jaga baby saja. Ayah saya cakap macam tu lah. Jadi ayah saya pergi. Lepas tu memang betul lah pakcik tu memang dah meninggal. Kalau dengan keadaan pakcik tu yang dah mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan, maksudnya dah bukan malam tu dia meninggal, mungkin 2 ataupun 3 hari kot. Kalau sehari mungkin belum sekuat itu. Jadi itulah kisahnya yang saya beri tajuk Purnama. Satu kisah yang saya kira amat terkesan kepada diri saya sendiri. Tak sangkalah pakcik yang selalu bergurau dengan saya masa kecil. Lepas tu saya dan ayah saya pergi memburu malam tu, terjumpa pula dia. Dalam pertengahan jalan kami nak pergi ke kawasan ladang tu, pakcik tu dalam pertengahan jalan nak balik ke rumah bekerja, tiba-tiba kita balik malam tu dah tahu dia dah meninggal. Dan saya rasa mungkin ada hikmah saya dan ayah saya berjumpa dengan mendiang pakcik tu tadi. Dan itu kenangan yang saya tak dapat nak lupakan sampai sekarang lah. Semoga mendiang pakcik tu tenang di alam sana.
Dan sedih lah sebenarnya sebab kita tak tahu jiran kita ni sakit, sebab dia langsung tak keluar rumah. Anak dia pun tak ada masa tu. Masa dia tak ada tu, isteri dan 2 anak dia pula balik kampung. Anak dia yang bujang seorang ni pula berjalan tak ke mana, mungkin pergi rumah kawan ke apa, kita pun tak tahu. Bila dah balik malam tu, tiba-tiba anaknya tu terjumpa keadaan ayahnya macam tu. Jadi nak buat macam mana kan, dah takdir dia macam tu. Tapi yang penting, itulah satu kisah yang saya ingat sampai sekarang. Terjumpa dengan pakcik ni, dan ya, macam tak percaya, tapi itulah dia. Dan sebenarnya kisah ni saya dah tulis, saya nak simpan dalam blog, saya dah type, saya nak hantar kisah ni ke surat khabar, juga nak hantar kisah ni mengikuti peraduan kisah hidup. Beberapa kali juga saya dah cuba, dan saya dah cuba rakam. Selalunya saya mengalami kegagalan untuk melakukan proses suntingan akhir. Dan untuk podcast ini, rasanya ni dah kali keempat ataupun kelima saya ulang. Saya baca pun tak dapat disiarkan sebelum ni, saya pun tak tahu kenapa. Dan ini saya ulang lagi kali yang ke berapa kali pun saya dah tak tahu. Jadi saya harap kali ini podcast saya ni berjaya saya siarkan, dan semoga Allah memudahkan kongsian saya ini. Terima kasih kerana sudi mendengar podcast saya yang tidak seberapa untuk pengisian dalam zon seram sejuk menerusi channel Lentera Kalbu Syaz. Sehingga kita bersua lagi di podcast yang lain. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.